حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat sama-sama hadir pada malam ini membincangkan kitab Minhajul Abidin. InsyaAllah kita masih lagi dalam perbincangan Aqabatul Tsaniyah, yakni Aqabah yang kedua, Aqabatul Taubah, Aqabah yang bersifat Taubah. Kita dah maklum ya itu bahawa isu taubat ini ataupun Aqabatul Taubat ini kedudukannya dalam perjalanan kerohanian disebut sebagai awwalu manazilus salikin, anak mata pertama dalam perjalanan kerohanian. Kalau sekiranya perjalanan kerohanian kita dalam bab ihsan ini untuk kita develop daripada satu tahap ke satu tahap ke atas. Apakah tahap-tahap itu? Tahap yang disebut sebagai manazilus salikin, perjalanan orang-orang yang salik, orang yang dalam langkah-langkah perjalanan meningkatkan kerohanian ini dipanggil salik. Ini orang sedang belajar berjalan. Kata jamak daripada perkataan salik ini salikin. Jadi taubat ini adalah awalu manazilus salikin, anak mata tangga pertama orang-orang yang dalam perjalanan untuk kerohanian. Kemudian apakah yang dimaksudkan perjalanan kerohanian itu? Yang mana taubat adalah anak mata tangga yang pertama. Perjalanan kerohanian ini, anak mata pertamanya ialah taubat. Kemudian diikuti stage selepas itu ialah istilahnya dipanggil mujahadah. Dan selepas mujahadah itu muhasabah. Seteruslah sampai ke atas. Itu sebab itulah maksud dinamakan taubat ini awalul manazilus salikin. Tahap anak mata pertama dalam perjalanan kerohanian. Jadi persoalan taubat ini perlu dipahami dan diselesaikan dengan sempurna sekiranya kita mahu melihat peningkatan yang kita akan capai akan berjaya, insyaAllah. Kita dah bincangkan itu pembagian taubat ini melibatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kita bincangkan itu dalam tajuk pembahagian dosa dan cara bertaubat daripadanya. Kita dah bincangkan ciri yang ketiga itu. Dosa yang pertama ialah disebabkan kita meninggalkan perintah wajib yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti meninggalkan solat. Itu dosa yang pertama, dosa kita dengan Allah. Meninggalkan perintah wajib sebagai seorang mukallaf. Perintah wajib ini terkandung dalam
fardu ain. Kita tinggal banyak. Taubat ganti balik. Yang kedua ialah dosa antara kamu dengan Allah seperti melanggar perintah-perintah yang ditegah oleh Allah Ta'ala, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, minum arak, judi, zina, riba, dan lain-lain dosa-dosa besar. Itu dosa yang ketiga. Dosa yang kedua. Yang ketiga kita bincangkan hari itu ialah dosa kita melibatkan orang lain. Kita berdosa bersalah dengan orang. Perbahasannya agak panjang dan penyelesaiannya agak rumit. Sekiranya ciri dosa yang ketiga ni dalam proses taubat kita tak selesai, maknanya dia akan menghalang dan membataskan pencapaian target kepada tahap-tahap yang kita sebutkan tadi, yakni tahap mujahadah, selepas itu ataupun muhasabah, dan selepas itu muraqabah dan sebagainya. Okay. Kita dah bincangkan yang ketiga itu sampai kepada dosa, adapun dosa yang timbul kerana penzaliman terhadap diri orang lain. Itu dia lah. Ini perbahasan tentang dosa kita dengan orang lain. Dalam proses nak membersihkan diri dengan taubat ni, ini kena cek balik. Kena edit balik dosa-dosa kita dengan orang lain. Jangan ambil ringan. Ini persoalan besar. Adapun dosa yang timbul kerana penzaliman terhadap diri orang lain seperti membunuh ataupun memfitnah, maka hendaknya engkau memberi kesempatan atau peluang kepadanya atau kepada warisnya untuk membalas atau memaafkan engkau. Jika itu tidak dapat dilaksanakan, maka kembalilah kepada Allah, bermohon dengan sepenuhnya agar menjadikan pihak-pihak yang terbabit meredaimu pada hari kiamat. Ini dosa melibatkan hak orang, seperti membunuh. Ini perbuatan zalim, membunuh orang lain tanpa hak. Pernah berlaku di Arab Saudi. Seorang baduan ditahan hampir 20 tahun lebih. Dia membunuh. Kesalahannya adalah qisas, bunuh balik bunuh. Tetapi dia merayu kepada waris yang dibunuh untuk diampunkan. Delay lah. Kes itu tangguh delay sampai kalau tak salah hampir 24 tahun dia di penjara. Dia merayu kali terakhir kepada waris yang dibunuh. Kata waris, kami tak boleh maafkan. Kamu terpaksa menghadapi hukum yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Hukum qisas. Al-qatlu bil-qatl. Bunuh, hukum dia bunuh. 20 tahun lebih dulu dalam penjara, akhirnya keluarga si mati tak nak maafkan. Pasal lah, bunuh, pancung. Wah, dah pancung. Itu syarat taubat orang yang melakukan pembunuhan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Tapi berhati lah dia orang, kan? Kita ambil lah buat kita je lah. Kita wali tu kan. Ingat orang lain dia hidup. Itu cara taubat. Bila waris tak dapat maafkan, maka dia terpaksa melalui hukum qisas, bunuh, pancung. Itu syarat taubat, bunuh orang. Kalau pun tak dihukum bunuh, waris kata apalah, kami maafkan, lepas dah. Tapi dia kena bayar diat. Diat ni ganti rugi kematian. Macam bila waris dah maafkan dia, dia tak lepas, talak je tu dia. Dia kena bayar kerugian nyawa tu, kehilangan nyawa tu. Itu proses lah. Bincang dengan mahkamah, kan? Apa bagi ibu nak klip, dia kena bayar.
Dan itu juga masuk dalam syarat taubat. Kalau dia tak boleh bayar, tak selesai taubat. Maksud begitu. Atau fitnah. Fitnah orang. Keluarkan buku, keluarkan risalah, keluarkan poster, fitnah orang. Ya. Hari ini kita tengok di Malaysia, zaman fitnah ni lama-lama kan. Zaman fitnah, ya. Orang yang kalah tu tak apa, ni mahkamah dunia kita kalah, dunia orang kalah, akhirat kau lagi kalah. Sebab pembuktian mahkamah dunia tentang fitnah tu bukan budak-budak. Pembuktian fitnah tu, kan? Penuh. Seolah-olah dia boleh buat fitnah. Dah kalah pun declare itu mahkamah dunia, kami tak kisah. Kita tunggu di mahkamah akhirat. Ini cakap atas sendiri. Pakai kepiah, ilmu tak pakai. Kepiah ni melambangkan ilmu je lah. Yang main kepiah putih tu mahal harga dia je lah. Orang tengok kepiah putih orang sedut tu, walaupun tak tahu apa lagi. Mahal kepiah ni tu yang main. Harga ambil ingat benda-benda ni fitnah. Kalau ternyata dia fitnah, pergi orang tak mengaku saya yang tulis buku 50 dalil tu yang menyebabkan tuan tak boleh naik, saya tulis. Tahu kan? Kalau mati sebelum tu dia dah, dia tak. Sebab Quran kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Satu fitnah yang kamu buat lebih besar dosanya daripada kamu membunuh seorang Muslim. Apa sebab dosa fitnah ni besar? Sebab fitnah ni korban dia bukan seorang. Fitnah ni kadang-kadang beratus boleh mati dengan sebab satu fitnah. Kalau bunuh orang, seorang dia mati. Sebab Quran sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu dosanya lebih besar daripada kamu membunuh. Kalau tak sampai, minta maaf, mati dulu. Kata sesuatu dosa fitnah. Amin. Sebab banyak apa ni isu-isu dalam WhatsApp. Kita dapat, jangan cepet-cepet forward kat orang. Kadang-kadang fitnah tu pasti ke betul. Jangan jadi penyambung kepada fitnah. Zaman-zaman fitnah. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis tentang fenomena fitnah dan dosa-dosa besar ni, sayati 'ala an-nasi sanawatun khudda'an yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila ya Rasulullah wa ma ar-raybidah? Qala ar-rajul tafi yantiqu fi amril amr. Di fenomena yang berlaku hari ini Nabi dah sebut 1400 tahun lebih dulu. Kenapa berluasanya fitnah dan cerita bohong ni? Nabi kata akan datang tahun-tahun khudda'an. Maksudnya tahun-tahun tu banyak, lama. Khudda'an ni apa? Tipu daya. Yang betul tak betul, yang elok jadi tak elok, yang zalim jadi adil, yang adil jadi zalim. Itu khudda'an. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa cerita dari tipu daya ni? Yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang pembohong, kaki peluntur, dia gabungan. Kimongan, buat isu tu, buat isu ni. Padahal mengat, tetapi yusaddiq, dianggap dia benar. Kali ini banyak berlakon roman calabai, hati macam bau jahat. Zahir nampak elok, tapi dia melakukan kadzib, pendustaan, dan dia disokong, dia dijulang, dia diangkat jadi wira, tokoh. Itu maksud.
sanawat khuda'an, Nabi kata. Hari ni dia di rumah dia dipimpin ke rumah yang nak nafil macam mana dia nak mimpin orang ramai. Bini dia tak pakai keduduk macam mana dia rakyat nak ajak orang rakyat pakai keduduk. Contohlah sanawat khuda'an, Nabi sebut 1400 tahun, satu fenomena sekarang. Dan dianggap tak apa. Dah jadi budaya. Itu yang pertama. Wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang benar, orang yang betul, orang yang jujur, orang yang berakhlak dilabelkan orang jahat. Dilabelkan orang jahat. Itu sebab dalam Islam ada satu undang-undang dalam bab jinayah hudud, dipanggil qazaf, yakni menuduh orang yang fitnah tanpa bukti. Terbukti dia salah, kalau dalam mahkamah Islam dia kena watan 40 kali. Kak baju di belakang tu sosak 80 kali. Macam mana? Boleh tahan tak 80? Puis dah ni. Ya. Bukan kesalahan qazaf. Yang mudah-mudah ya. Hari ini dah jadi kebiasaan. Fitnah hari ini dia market dia, prospek dia sangat besar. Sebab apa? Dengan fitnah ni kita boleh mempengaruhi suara pengundi. Pengundi nak bangang ya. Tak usah risau put, ya kan? Batu takbir, Allahu Akbar. Apa yang kau takbir ni? Kena betul-betul nilai dengan ilmu, jangan main-main. Ikutan kita tu. Sebab kadang-kadang dosa kita ni ialah yukadzibu fiha as-sadiq. Orang tu benar, jujur, amanah, orang yang berakhlak. Kita dengan mudah-mudah label kat dia dengan tuduhan-tuduhan berat. Ini payah ni tuan-tuan. Walaupun dia jauh dari kita kata mati besok, kita minta maaf ke dia. Kan payah tu. Kau pergi dalam Mekah tu. Beramal 10 tahun ke 20 tahun ke. Niat tak selesai, tak lapeh dah. Tapi dia kena orang ni tak amat-amati bono macam ni. Kemudian pula tak apa nak mengaji. Kan? Buat fitnah. Tetapilah dalam konteks fitnah yang ini yang perlu luasa. Dulu kan satu fitnah. Perdana Menteri dituduh anggota Freemason. Ingat tak? Nama dia Anwar Ibrahim. Contoh, saya tak mau campur politik itu. Contoh fitnah lah. Lepas tu dia edarkan surat ke negara-negara Arab, kepada pimpinan gerakan Islam sedunia, tuduh Anwar ni adalah Freemason. Bila dibuktikan yang nama Anwar Ibrahim tu lain orang yang gemuk, orang yang besar ni. Nama sama. Rupanya fitnah. Jangan main dah ni. Tak kira siapa label dengan fitnah tu, kalau fitnah tetap fitnah. Berapa ramai dia melahirkan orang yang menyokong isu tu, menuduh. Dia seorang satu bab. Lepas itu pengaruh tuduhan itu kepada orang ramai. Orang ramai yang percaya tuduh itu. Tiba-tiba keluar gambar Anwar Ibrahim lain buat. Macam kalau qazaf tu ya. Bahaya. Dalam konteks taubat ini tasawuf yang penting juga. Kita tidak ada kepentingan dalam hidup ini berkait dengan hak-hak Allah Ta'ala dan hak seorang hamba. Kena bebaskan diri kita. Kalau bersalah, clearkan. Sebab lepas ini kita nak balik menghadap Allah. Jadi perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala itu kita kena selesaikan. Tak kira lah kelabai kau terguru, kau tak syekh tu, kepala syekh apa. Fitnah tetap fitnah. Orang berfitnah itu dia jadi saksi tu kan. Ya tak? Tak boleh jadi saksi. Berat tu.
yukadzibu fiha as-sadiq. Orang tuding jari, tuduh sampai hari ini. Contohnya, murah sangat agama ni, agama politik nama. Politik ni tidak boleh menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Dalam politik hari ni orang menghalalkan cara. Nak menang, nak dapat pengaruh, nak dapat undi, buat fitnah ramai-ramai. Supaya orang ramai percaya undi sama menang. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat nak menang tidak boleh menghalalkan cara. Cara kena halal. Kalau berdosa jangan ambil. Salah orang minta maaf. Kalau gentleman. Kemudian Nabi kata wa yu'taman fihal kha'in. Orang yang khianat diangkat, dijulang sebagai seorang yang amanah. Baru lebih banyak kan? Di safe house. Safe house. Orang ada ribu juta kita simpan. Mana ambil? Safe house. Dia ada safe house ni dekat-dekat dengan play safe dia. Jalan? Safe house dengan play safe. Dia ada wadik dia. Oh, play safe ni orang tak ada pendirian. Yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat, pencuri, perasuah, penyakau, orang zalim, orang ni khianat ni dijulang sebagai pemimpin. Baca dia punya biografi tu, baca dia punya latar belakang tu, siapa orang yang kita sokong. Kita bebas buat pilihan, bukan atas nama parti, atas nama Islam dulu. Lepas itu ikutlah mana-mana parti. Letak Islam dulu. Lepas itu ikutlah mana-mana parti yang kita yakin. Sebab ini dosa besar. Yu'tamanu fihal kha'in. Beri amanah. Dianggap beramanah orang yang khianat. Bacalah hadis. Jangan baca buku politiknya. Kan? Baca hadis yang macam mana kehendak politik yang dikehendaki oleh hadis. Kemudian wa yakhunu fiha al-amin. Orang yang amanah dikhianati, dijatuhkan, dilabelkan orang tak betul. Ini matlamat menghalalkan cara. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Umat ini kata Nabi, antara dosa dan kesalahan maksiat yang mereka lakukan, al-amin yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Amanah ni juru cakapnya ialah ruwaybidah. Amanah umat ini diwakili oleh orang yang menyampaikan amanah ini ialah ar-ruwaybidah. Sahabat tanya, qila wa ma ruwaybidah ya Rasulullah. Ruwaybidah ni apa wahai Rasulullah? Orang yang memimpin umat ini sebagai ruwaybidah. Qala ar-rajulun tafid yantiqu fi amri al-amr. Apa dia ruwaybidah? Satu personality. Nabi kata tafih, khasis. Tafih ni background dia tahu, semua orang tahu. Lahiriah dia orang tahu dan orang maklum siapa dia ni. Kalau seorang perasuah, dia seorang perasuah, orang tahu, banyak dia kelepek. Kalau dia khianat, orang tahu dia banyak melakukan pengkhianatan. Begitu juga dosa-dosa besar yang lain. Orang ni yang jadi pemimpin kepada umat, Nabi istilahkan dia sebagai ruwaybidah. Ruwaybidah ni adalah orang yang tidak memiliki syarat sebagai kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam ni kan ada senarai dah. Siapa nak jadi pemimpin? Jadi dia tidak memiliki syarat ni. Bahkan dia sebagai ruwaybidah, orang yang tak ada
marwah, orang yang banyak skandal. Jadi ini ke satu fenomena yang berlaku kepada umat, masuk dalam perbahasan kita. Dia dan penyokong orang yang macam ni tadi, ciri-ciri dia adalah orang-orang yang terlibat dengan dosa-dosa besar. Kena hati-hati. Kita nak jadi penyokong ni berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan semangat semata-mata. Terutama akhir zaman ni kan. Ya, saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah, parti bukan agama. Faham tak? Parti bukan agama. Jangan anggap bila kita duduk dalam parti-parti tertentu, kita adalah orang yang memperjuangkan Islam. Orang lain tak berjuang. Silap. Yang ada sifat ta'asub. Parti sama dengan persatuan yang ditubuhkan di bawah Akta Rus, Akta Syarikat. Semua berdaftar kat situ. Itu sudah cukup memaklumkan kita kedudukan parti. Jangan jadikan hujah parti itu untuk tolak orang lain. Sebab dia akan melibatkan unsur-unsur dosa besar. Kita tolak hak. Kan? Bahawa ini keluar istilah kerajaan Dajjal. Bukan tak? Kerajaan Dajjal. Kau seorang itu boleh surga, kunci surga ke kau pegang kau? Yang main ya? Ini persoalan besar. Dajjal tu kapi tu tuan, cuma berlapik kalimah Dajjal. Dajjal tu maksudnya kapi. Jangan main tu tuan. Apa hak autoriti kau nak melabel benda ni? Tak boleh. Dalam bab tasawuf ni, bab ihsan ni, boleh tak kita melabelkan benda ni kat saudara kita yang jelas terang mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah? Boleh ke tak boleh? Buka kitab. Jangan seronok depan penyokong kita push, benda tak betul. Bahaya. Saya melibatkan dosa. Kalau pimpinan buat pernyataan itu dosa, yang ikut pun tetap sama pula dosa. Simpan dalam hati, dia ni Dajjal. Berat tuan. Mati tu kena minta ampun dia. Sampai dia dah. Tak sampai malang lah. Amin politik. Kita berpolitik secara gentleman. Jangan politik puak dan politik tak asuk. Dosa ni berat tuan. Ni ruai bedah. Orang yang memimpin umat ni menyesatkan umat. Ni ruai bedah. Tidak berdasarkan ilmu yang sebenar. Semata-mata nak menang ataupun nak mengalahkan musuh politik. Tak boleh. Ya. Jadi ini dosa melibatkan manusia. Kena ingat, semangat berpolitik, benda-benda ni kena ingat. Susah ni, dan hati besar, nyawa tak nak keluar. Sebab apa? Melibatkan hak orang. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali dalam bab ni, orang yang kita nak minta maaf ni dah mati. Macam ini alternatif yang disebut oleh Imam Ghazali dalam bab ini. Dia kata sekiranya tak jumpa orang yang kita fitnah, maka kembalilah kepada Allah bermohon dengan sepenuhnya agar menjadikan pihak yang terbabit meredaimu pada hari kiamat. Ada rasionalnya. Bawahnya Imam Ghazali punya alternatif. Dah tak jumpa, kita dah sedar kita tersalah banyak dengan dia, dengan saudara-saudara kita, nak minta maaf tak boleh, nak cari wari pun tak jumpa. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dah bincangkan sebelum ni, ganti balik kejahatan tu, kita wakafkan bacaan Quran kita 30 juzuk tu untuk si mati. Kalau duit, melibatkan duit, bayar dalam bentuk wakaf, niatkan untuk si mati. Buat umrah, niatkan untuk si mati. Zikir, amal-amal kita buat secara sirri, secara rahsia tu, kita rasa amal kita ni boleh tahan, ada dalam stok. Wakafkan 1/3 amal kita tu untuk si mati. Kenapa? Kita akan bincang bawah tu. Kenapa rasional ni ada sebagai alternatif? Bila kita berasa dengan orang, kita tak apa minta maaf. Jangan rasa seronok.
Tak boleh. Itu maksud yang disebut oleh Imam Ghazali, supaya kita ubah cara hidup kita kepada Allah Ta'ala, tingkatkan ibadat, kemudian buat amal-amal yang kita sebutkan tadi. Adapun kezaliman dengan cara menyakiti perasaan orang lain seperti mengumpat, memfitnah, menuduh atau memakinya, maka di sana ada tafsir, yakni perincian, iaitu apabila engkau mengumpat atau menuduh atau memaki orang, maka hendaklah engkau memberitahu pada orang yang mendengarnya bahawa engkau sebetulnya telah berbuat bohong. Payah kan? Melibatkan orang. Hari ini kita dah jelaskan lagi tu sebahagian daripada pengertian fitnah, mencaci orang. Hari ini lebih berbentuk profesional, menggunakan media elektronik yang ada ni kan. Kita dah sebut itu. Antaranya ialah kerja sebagai cyber trooper. Cyber trooper ni kerja buat fitnah, benda lebih upah. Selagi benda itu melekat dalam pemikiran orang, selagi telah dosa dia catat. Dosa dia dicatat. Selagi benda itu dibicarakan dan dipercayai oleh orang lain. Cyber trooper. Yang kesamaan kan. Kemudian konspirator. Masuk ini dalam surah Wailul likulli umazatil lumazah. Lumazah di konteks dia. Bila melibatkan isu-isu yang macam ni, kalau dah taubat rasa pada cari balik. Dan buat kenyataan umum pada media, sebenarnya apa yang saya catat dulu semasa saya jadi cyber trooper, bohong dan fitnah. Sanggup dia tak? Declare balik dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam TikTok, apa yang saya dah edarkan dulu adalah bohong dan fitnah. Boleh tak? Pada ada bayangan. Kalau itu tak selesai, sangkut kita. Dosa itu kita tangguh buat mati. Allah. Apa kesannya dosa-dosa seperti ini fitnah ni? Buat mati. Allah. Yang pertama, kubur. Azab kubur. Yang kita sebut lagi tu, Sayyidina Osman menangis tepi kubur ketika menyaksikan satu jenazah sahabat dikebumikan. Sahabat tanya, "Malakah ya Osman? Kenapa wahai Osman? Kami mengingat nazkurulaka tentang apa ni, jannah wal nar la tabki." Kami menceritakan, menyebut tentang syurga dan neraka sebelum ni kamu tak menangis. Tapi bila kat kubur ni kau menangis. Apa pasal? Apa Sayyidina Osman cakap? Dia kata, aku teringat Rasulullah SAW bersabda, kubur ni adalah pintu pertama akhirat. Kalau sini tak lepas tersangkut, artinya step-step akhirat yang lain confirm sangkut. Apa dia step-step yang lain? Lepas kubur, mahsyar. Lepas mahsyar, timbang. Lepas timbang, sirat. Kalau Firman kata, kalau step yang pertama ni, pintu akhirat yang pertama ni, kubur ni tersangkut, artinya step-step kemudian ni sampai dah sirat, semuanya akan fail. Itu sebablah aku teringat, kata Sayyidina Osman, aku menangis sangat takut. Padahal Sayyidina Osman asyaratul mubasyirin bil jannah. Sayyidina Osman masuk dalam golongan 10 orang yang disebut oleh Rasulullah dah confirm masuk syurga. Tapi pribadi dia takutnya dia kepada azab yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sepatutnya yang dinilai ikutan dalam hidup kita ni. Bagaimana para sahabat yang melihat dosa dan maksiat ni kesannya dalam kehidupan di dunia, apatah lagi di akhirat. Itu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi orang yang terlibat tadi, dosa-dosa yang tadi mengumpat, fitnah, maka dia kena ijtihad diri dia dalam wasailul a'lam, yakni media. Sama
sama ada media elektronik ataupun media cetak. Dia kena isytihad. Dia bila tak faham ni tuan, tu boleh anggap ringan. Yang penting fulus. Konten yang fulus tu kita punya buat baju, jangan cerita. Ambil ringan. Tu yang Nabi kata tu. Orang yang beriman ni, dia menganggap dosa ni, satu dosa ni yang dia nak buat bagaikan sebiji batu yang jatuh daripada langit nak mau hampak kepala dia. Nak buat dosa, dia itulah perasaan orang beriman. Bimbang sangat dengan dosa, dia takut. Tapi Nabi kata orang ahli maksiat ni, dia anggap dosa ni dengan bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung, angkat tangan lokek dari dengan dosa ni. Jangan buang tabiat tu. Anggap dosa ni bahaya, walaupun dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Ya. Sebab Imam Ghazali nyatakan secara detail dalam ni proses taubat, supaya kita faham step-step dalam taubat ni kena clear. Jangan anggap secara umumnya. Jadi apa yang telah engkau ucapkan itu semua bohong, kemudian engkau minta maaf pada orang yang telah diumpat itu. Tetapi jika itu tidak mungkin dilakukan dan minta maaf tak dapat, si yang diumpat atau difitnah dah mati, kerana dikhawatirkan jadi bertambah kemarahannya atau bergolak fitnah atau menambah perasaan marah dan fitnah. Kalau natijah dia kita nak declare minta maaf, risiko dia besar. Mungkin musibah, fitnah lebih besar. Maka demikian halnya tidak ada jalan lain kecuali bermohon kepada Allah. Ini jalan yang kedua. Tadi mohon kepada Allah juga. Mohon dengan Allah cara apa? Menjadikan orang yang berkaitan itu redha, yakni si orang yang empat tadi, kita harap di akhirat besok redha ke kita, dan agar memberi kebaikan lebih banyak sebagai pengganti atas rasa sakit perasaannya, dan kau perlu memperbanyak membaca istighfar bagi pihak orang yang berkaitan. Satu lagi alternatif. Tadi beramal, wakafkan, ini istighfar. Buat istighfar sebanyak-banyaknya, fidyahkan kepada orang. Buat banyak-banyak, fidyahkan kepada orang. Ini masuk, kita dah sebut lagi itu. Ini masuk dalam bab at-tafa'ul. Tafa'ul ni tuan, meletakkan harap dan sangka baik kepada Allah. Itu tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Tafa'ul ni melakukan sesuatu sebagai alternatif yang disebut tadi, melakukan sesuatu amal, meletakkan harapan dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita beri ke orang kita fitnah tadi sebagai jalan taubat, harap di akhirat besok dia terima amal tu dengan rahmat Allah, dia redha ke kita dan dia maafkan kita. Ini alternatif. Benda ni tak ada dalil, ini ijtihad. Kebarangkalian berlaku tu ada. Kebarangkalian dia akan redha dengan sebab kita bayar ke dia dengan zikir, dengan Quran, dengan infak tadi, dengan istighfar, kefidyah kepada dia banyak-banyak. Harapan kita kepada Allah, Allah mudahkan hati orang yang jadi mangsa tadi di akhirat besok dia redha. InsyaAllah. Kan payah kerja dia. Kita nak tu zikir 10 minit depan ni bubuk. Ibu-ibu pidah ke dia kan. Oh banyak kerja lain ni kan. Payah ya, proses ni payah. Tapi nak tak nak inilah pilihan ataupun alternatif bagi orang-orang yang nak taubat. Sebelum dia melangkah pada stage yang kedua selepas taubat. Clearkan dia dulu. Payah kerja kan. Kemudian seterusnya, kesalahan adapun sebarang kezaliman yang disebabkan dengan melanggar kehormatan orang lain, seperti engkau mengkhianati kehormatan dirinya atau anak isterinya atau kerabatnya dan seterusnya, maka tidak ada jalan lain selain menerima maaf kepada pihak-pihak yang terbabit. Jika hal itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan, dan satu-satunya jalannya ialah bermohon kepada Allah agar menjadikan pihak yang terbabit meredaimu
dan agar memberikan kebaikan yang setimpal kepadanya atas kerugiannya. Tapi jika sekiranya aman dari fitnah, maka minta maaf dari yang berkaitan adalah syurga. Dulu saya dapat isu itu kan. Isu seorang wanita, dia dah salah laku curang pada suami sebelum dia kahwin. Bila dia sedar dosa itu besar, dia nak bertaubat, tanya kepada seorang ustazah, macam mana saya nak bertaubat? Kata ustazah tu, kamu kena cakap tahu kita orang dengan suami. Isu dia tak kan? Saya ingat zaman Syekh Murtada kes yang sama berlaku. Syekh Murtada tanya almarhum, kalau kau ngaku depan laki kau curang lagi, agak-agak laki kau cerai ke tak? Confirm lah tu. Kita tak boleh cerita orang kan? Dosa ni kau dengan Allah yang tahu kan? Hakikatnya Allah tutup dosa ni supaya orang tak tahu. Kau dengan Allah Ta'ala, kau minta ampun dia. Cik Pak mana-mana, tak payah cakap dengan lelaki kau. Sebab bila lahir musibah cerai, apa impact dia? Bukan besar. Dicerai ke lelaki, apa pandangan anak kepada ibu dia? Besar, berat dah. Kes yang letter itu, seorang wanita kes yang sama mengadu pada seorang ustazah. Ustazah kata kau kena tahu seorang kat dia, letak kau tak boleh dapat. Dia tak baca kita ni kan? Yang main dengan title ustazah ni kan, kau boleh berhati ya. Rujuk kitab dulu. Jangan jadi ustaz selebriti, ustazah selebriti ni kau cakap subati ya. Dia cakap, ustazah cakap ni, cakap kat lelaki dia, apa nak terjadi? Cerai. Bagaimana dia nak menghadapi religi dengan anak dia? Parlamen, mutua, Allah. Apatah lagi dengan suami. Bila kita baca kitab ni, dia harmoni lah, dia mendamai. Siapa tak bersalah? Ya. Betul lah, ada undang hukum, tapi di sana ada alternatif. Jangan hukum. Ya, itu maksudnya. Kalau sekiranya jadi musibah, kata Imam Ghazali, jadi fitnah lebih besar, kau diamkan maksiat tu, kau minta ampun kepada Allah Ta'ala, kau beribadat banyak-banyak, dan minta Allah supaya ketika nanti dia akan membukakan hati orang yang terluka itu, dia redha, insya-Allah. Kan jauh harapan tu, ini masuk dalam kita akan ikuti bab ar-raja wal khawf. Kita akan bincang nanti. Bab mengharap pada rahmat dan keampunan Allah, dalam masa yang sama takut kepada azab Allah daripada dosa. Peranan raja dan khawf ini akan lahirkan pertimbangan-pertimbangan seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali. Jangan lupa. Jadi dosa yang melibatkan kehormatan orang, pencabulan dan sebagainya kena coba. Ya, jangan lupa berikan hukum. Imam Ghazali dah beri alternatif. Minta ampun kepada Allah banyak-banyak, minta Allah mudah-mudahan kewajiban kita buat, kita pindahkan pada orang yang terwajib tadi akan mengundang redha dan rahmat Allah kepada orang yang dituduh tadi. Dia akan berikan keredaan dan kemaafan. Okay, ya. Adapun kezaliman dalam hal berkaitan dengan agama, jadi melibatkan maruah, ini agama. Seperti engkau mengkufurkan seseorang, masuk dari bab tadi kan, atau membid'ahkan, atau menggolongkannya sebagai penganut aliran atau fahaman yang sesat. Kama syur hadis, bid'ah ni kulli bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau bid'ah itu adalah sesat. Setiap amal yang sesat itu
natijahnya neraka. Itu sebab sekarang ni tuan-tuan, RUU Mufti Wilayah dibawa ke Parlimen untuk bacaan adalah untuk mengekang fenomena bid'ah, membid'ah dan menyesat dan mengkafirkan orang. Mesti ada, dalam konteks dunia kontemporari, mesti ada dasar sandaran undang-undang akta untuk mengawal. Tapi benda ni kontroversi lah, tak pernah berlaku. Tapi prinsipnya kita dah sebut lagi itu. Sejak daripada Universiti Islam Qarawiyyin di Morocco, kemudian Universiti Islam Zaitunah di Tunisia, kemudian selepas itu diikuti oleh universiti yang antara yang tertua selepas Qarawiyyin, kemudian Zaitun, kemudian Universiti Al-Azhar. Semuanya menetapkan satu asas pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itu fakta yang dipegang. Yang kedua, 90% umat Islam berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi bukan benda ganjil lah. Yang datang menongkah arus ni ialah aliran daripada Arab Saudi yang memakai istilah Salafi. Orang Islam dia tak kenal Salafi, dia kenal Wahabi. Wahabi dia khilaf, dia menyanggah pandangan jumhur ulama. Dia mazhab terpencil, dia nak paksakan pendapat dia kepada jumhur yang bersifat kolektif. Itu fenomena yang berlaku lah. Itu RUU Mufti Wilayah tu tuan. Macam-macam lah alasan untuk menegakkan benar bahasa mereka supaya akta RUU Mufti Wilayah ni tidak diangkat. Dalam konteks sekarang ni tuan-tuan, membida'ahkan orang ni dah jadi biasa, kan? Sampai kampung, satu kampung di Pulau Pilah dia lah, dulu lah, dia aliran ni lah. Dia belajar pada seorang syekh dulu yang lari daripada Indonesia. Dia Salafi, Wahabi, lari dulu dia daerah dia satu tempat di Kuala Pilah. Dia ajar anak-anak muda benda macam ni lah. Talqin misalah, bid'ah, sesat, apa ni, tahlil bid'ah, sesat, likulli bid'atin dhalalah. Tiapnya sesat, tiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap sesat ni siapa buat masuk dalam neraka. Dia memecahkan keharmonian, penghayatan Islam yang ada pada masyarakat umum ni. Sampai satu ketika orang mati, bertalqin. Kau tak ramai orang solat, tak orang dia talqin tu bila dia bongok tu niat anak. Bila terimam naik ke talqin, dia pun bangun. Ini bid'ah, ini masuk neraka. Wah. Jadi kalau statement ni macam tu, artinya yang dulu-dulu sampai hari itu, tahun 90-an, sejak Islam sampai kemari, sampai tahun 90-an, zaman ketika tu, maksudnya buat dia semua neraka lah. Macam boleh tengok dia kan? Ulama buat tu ada asas. Togang tu tak boleh buat ni, haram, sewa, wajib togang, ni masuk neraka. Dah keluar kabut tu, wari dah kek cabut parang. Kau kaya dan tak teh kepala orang. Apa orang mana tu dah? Bono ijtihadi, bono ikhtilaf. Kau tak ramah, tadi itu pilih lagi. Dia buat tak nak jual hendak. Kau tak lagi pula tak teh kepala. Siapa lagi? Kau tak begitu tu balik pula pulau parang tu. Kan? Dan tak teh kepala kan? Kau banyak jatuhan. Pengalaman ni, keharmonian masyarakat Islam ni tak ada masalah soal-soal jadi timbul terus bid'ah. Bayanglah ramai dengan terima menunjuk bid'ah. Aku tu CEO je dah, kan?
tunjuk imam selako siu. Nak tu mak ayah kau punya kau, syurga tu mak ayah kau punya kau. Kau dah teriki, kau pegang kunci syurga ni dengan sebab hujah kata tadi. Itu persoalan besar. Balik bincang. Yang mudah-mudah dalam Islam, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada perkara-perkara yang kemudian yang tak ada dalil, dia dibahas dalam satu tajuk, namanya dalam usul fiqh dibahas sunnah at-tarku, sunnah at-tarki, sunnah yang Nabi tak buat. Adakah semua boleh Nabi tak buat tu bid'ah? Itu persoalan yang dibahas oleh jumhur ulama. Bahas dalam bab usul fiqh. Tak nak lah. Dia nak ikut Quran hadis. Orang Melayu baca Quran tak boleh. Nak suruh cedok hukum daripada Quran dan hadis, kan? Mengenai memang dia tak ada background apa mengaji agama tu. Tengok dia baca hadis, lama-lama baca. Sebab dia tak belajar, tapi dia tak ada imam, dia seorang naik imam, kan? Tak boleh, selesai masalah. Ni tadi tengok masalah tu. Jadi untuk mengelakkan ini, supaya aliran ini tidak subur dalam masyarakat, kita kena kawallah. Sebab dosa ni melabelkan saudara kita dengan bid'ah. Kita dajjal tadi kan? Dajjal. Bolehkah kita mengharuskan pertuduhan dajjal tu pada saudara kita? Tak nampak sebab tak ketolak. Dajjal tu siapa? Cuba tanya selapis ni. Dajjal tu siapa? Apa agama ni? Dajjal tu kafir. Boleh tak kita labelkan pada saudara kita? Tak boleh. Jadi bila pimpinan dah sebut macam tu, pengikut pun ni ikut. Tak boleh. Itu budaya mengasuh pengikut secara membuta tu tuli. Kalau minta maaf, tak boleh. Saya dah pernah sebut ke dalam bab itu. Imam Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas. Anas bin Malik sahabat. Imam Malik bin Anas guru kepada Imam Syafi'i. Apa Imam Malik kata? Dalam konteks jelas, kita boleh jelaskan menurut kaedah dan ilmu. Jangan seronok-seronok dari yang nak hukum orang. Imam Malik bin Anas kata, kalaulah rujuklah ulama-ulama salaf, yang pakai ulama-ulama hari ni ya, buka pada kitab. Imam Malik bin Anas kata, kalaulah kamu dapati pada diri saudara kamu tu 99 dalil dan hujah menunjukkan dia adalah kafir. Hanya satu saja dalil yang dekat dia menunjukkan dia masih lagi seorang Muslim. Kau buang 99 dalil, kau pegang yang satu, pegang dia masih Muslim. Jauh tak kita ini? Sikap ini ditanam oleh sebahagian agamawan di Malaysia ni jauh tak? Agamawan sampai kita ni menanam Imam Malik, ya tak? Imam Malik ni ulama salaf. Puasa mana boleh sebab kau? Title katakan sama dengan Imam Malik. Imam Malik ni mujtahid mutlak. Kau siapa? Bukan tu. Buka kitab. Jangan semangat dari daerah. Lahirlah fenomena macam mana? Kan di Terengganu Imam apa nama? Ziaruddin. Dia semayakan ikis baru. Dia semayakan orang UMNO kocak jadi imam. Istihadah. Sebab apa? Semayakan jenazah orang UMNO. Tinggal dah tak ada je tak? Ada ribu. Ni faham mana datang ni? Menghukum saudara kita dah tak boleh pakai. Siapa yang ajar ni? Saya sebut kata tuan, hari pertama saya sampai di pondok ngaji di Kedah. Guru kata, tu kedai tu jangan beli sembelihan dia, depa. Sembelih tak boleh makan. Awak kan? Dia tu kedai orang UMNO. Ini satu realiti. Dia iman ni oleh banyak kelompok, banyak orang dalam kelompok tu.
Tak boleh. Sebab hari pertama sampai dah pernah beritahu. Tahun 80-an, 83, 84. Hari ni boleh tak boleh je lah. Tak lah hari ni lah, pada kita dah boleh je. Nampak tak? Fenomena mendidik pengikut, menghukum blok yang sebelah sana yang bukan blok kita, tak sealiran, tak sedaerah, tak seagama. Tapi istilahnya taklah boleh kata kafir. Tapi itulah bila sembelih yang tak sah makan, hukum dia tak. Bukan Muslim lah. Wih, dosa ni dulu, ya. Kita ikut secara membuta tu kena sifat terbuka. Sebab benda ni kita bawa nak mati je. Orang-orang jadi tak boleh kreatif ni. Pada orang yang tak masuk, dah kunci kepala, tak boleh terima sumber dan hujah lain, tak boleh buka. Sifat terbuka. Sebab ini melibatkan hak saudara kita. Kalau kita terlibat, besok nak mati je, kena cari orang yang kita label dulu, tak sah sembelih dia, tak boleh makmum belakang dia, ini berat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ini berlaku, ini adalah antara kes yang sangat berat yang perlu kita selesaikan sebelum kita mati. Dalam hal ini, hasil daripada perbincangan ini ialah apabila kau dapat meminta redha orang atau pihak yang terbabit, maka lakukanlah. Dan bila mana tidak memungkinkan, maka kembalilah kepada Allah dengan tadarruh, yakni merendahkan diri dan mohon dengan sepenuhnya, dengan memperbanyak sedekah kepada para fakir miskin dengan harta yang halal, agar Allah menjadikan orang atau pihak yang terbabit memberikan redha-Nya kepadanya. Patut silah Imam Ghazali kata, menghadap Allah Ta'ala berubah dengan satu hakikat sifat pribadi seorang insan yang mengaku salah, tadarruh. Tadarruh ni apa istilahnya? Satu istilah dalam kerohanian. Bila kita beribadat, tadarruh, letakkan diri kita dalam keadaan orang salah di hadapan Allah Ta'ala, mengaku salah, dan kita yakin tak ada topik yang boleh meneutralkan dosa kita ni melainkan jalan menghadap Allah balik, letak ke bawah ego kita tu, tadarruh. Dan tadarruh ni satu istilah disebut oleh para ulama rohani, at-tadarruh inda sahur. Tadarruh ni beribadat one by one dengan Allah Ta'ala ni yang terbaik dalam konteks ini ialah ketika tengah malam. Tadarruh inda sahur, jadi mengharapkan Allah Ta'ala berjalan ni. Tadarruh ni di pertengahan 2/3 malam yang akhir, ataupun 1/3 malam yang akhir, minta kepada Allah Ta'ala. Sebab bila jalan sudah tutup untuk kita mohon maaf kepada orang kita tuduh bid'ah, dajjal, sesat tadi, atau satu istilah ni apa, munafik haraki. Buat tu ni. Jadi istilah ni dipanggil munafik haraki. Tuan-tuan, nifak ni bukan orang Islam kan? Munafik ni bukan Muslim kan? Bukan. Ya? Dihalalkan unsur-unsur tuduhan macam ni, dijadikan bahan dalam ceramah dan dakwah. Apa maudhu' dakwah? Buka boleh kita. Ya? Apa maudhu' dakwah ni nak kita sampaikan kepada orang, dan apakah sifat seorang pendakwah ni yang dia pernah ada? Imam Al-Hudaybi, Mursyid Am Ikhwan Muslimin yang kedua selepas almarhum Asyahid Imam Hasan Banna, menjadi rujukan dakwah harakah sejak dulu sampai hari ini. Dia menulis satu kitab, Du'atun la Qudah. Kita pendakwah bukannya hakim. Apa ciri-ciri pendakwah da'i?
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia kepada Islam ni dengan hikmah. Cuba tengok dalam ciri-ciri Al-Quran apa makna hikmah. Wa man utiya al-hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah dalam dakwah ni, dia dianugerahkan nikmat yang besar. Hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ni bijaksana. Lawan ni hujum, attack. Kebanyakan para pendakwah penceramah ni guna uslub bukan hikmah, attack orang. Ini tadilah bid'ah, dajjal, munafik haraki, itu uslub yang salah. Tidak menggunakan kaedah hikmah bid'ah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini ciri pendakwah. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, mau'izah, nasihat yang baik. Yang pertama tadi, ajak dengan hikmah kebijaksanaan. Tengok, kita punya audience tu, background dia macam mana. Kalau orang sekular, macam mana approach kita dengan dia. Kalau orang kafir, macam mana approach kita dengan dia. Kalau orang korporat, bagaimana approach dengan dia. Itu maksud hikmah. Bukan boleh selanjang ambil balun dia dah. Wajadilhum billati hiya ahsan, yang ketiga. Mau'izatil hasanah, step yang kedua, nasihat. Saya tertarik tuan-tuan. Zaman dakwah zaman Imam Hasan al-Banna, bagaimana orang attack sekutu ni untuk dibawa masuk dalam saf ikhwan muslimin. Dia masa tu pendukung ideologi sosialis komunis sekutu. Atau hikmah. Kita belajar dari sejarah ulama macam mana dia melaksanakan maksud hikmah dalam dakwah. Salam penulis kata, saya keluarkan apa, rot balik, jawab balik segala idea ditulis oleh saya kutub. Dia ada satu ruang dalam akhbar Masjid Al-Haram. Saya keluarkan satu tulisan rot, dia jawab balik tulisan saya kutub. Hasan Banna tanya dia kata, kalau kau tulis, kau keluarkan, saya kutub ni apa dia, peminat dia dah ramai. Kau keluarkan satu kolom jawab tulisan saya kutub. Saya nak tanya kamu, berapa persen orang baca tulisan kamu? Kau boleh keluarkan data. Kemudian yang baca tu berapa orang boleh percaya tulisan kamu? Yang ketiga, berapa orang boleh kau convince ikut apa yang kau nak? Tak ada jawab. Tak ada jawab maknanya kau tak boleh umur untuk convince saya betul. Kau boleh pengaruhi orang lain, tapi dia takkan berubah. Ini hikmah. How can? Kenapa buat? Ini khazanah dakwah tuan-tuan. Dakwah di Malaysia ni bodoh sangat ini, mentah sangat ini. Ikut pengalaman dakwah dah mantap, establish di Timur Tengah. Ambil ilmu. Macam ni kita sebut. Kita buat satu grup, katalah 10 orang, semua di kalangan cendekiawan. Kau pergi ziarah Syekh Qutb, sila berganti. Attack dia dengan cara itu. Datang berbual, minum teh apa semua, ajak datang rumah kan. Okey. Orang pertama buat tajuk ni, bincang dengan Syekh Qutb. Bincang. Jangan berkelakar. Secara terbuka, secara intelektual. Balik yang pertama, bawa catatan. Kau bincang apa tadi dengan Syekh Qutb? Ni bincang. Orang yang kedua, follow up. Sampai ke 10. Lepas 2-3 orang, akhirnya Syekh Qutb berubah menjadi marji' ikhwan muslimin, sehingga dalam usrah ikhwan muslimin salah satu teks wajib ialah tafsir Zilalul Quran. Nampak tak? Hikmah. Daripada pendukung ideologi sosialis komunis, dia mengeluarkan tafsir Zilalul Quran menjadi silibus wajib dalam usrah ikhwan muslimin. Maksudnya dalam usrah yang buat kita minggu tu, teks Quran tafsirnya ialah tafsir Zilalul Quran. Bentang seorang dengan Abbas. Macam tu hikmah. Ni aja orang politik hukum orang, hukum. Selesai kan?
takkan selesai. Itu hikmah. Faham hikmah macam mana kan? Itu sebab Imam Muntahan pengganti Hasan al-Banna sebagai mursyid am ikhwan, yakni Imam Hudaybi, almarhum Imam al-Hudaybi, mengeluarkan satu kitab Du'atun la qudah, pendakwah dia bukan hakim. Ciri pendakwah apa? Dia mengajak manusia bina jambatan. Orang macam mana pun okey dia. Hakim, kau kafir, kau murtad, kau syiah, kau fasik, kau bid'ah. Itu personality hakim. Nahnu laisa minal hakimin. Kita bukan hakim. Nahnu du'atun. Kita ni adalah pendakwah. Buka kitab kan dengan semangat terdaga, takbir betul hukum orang. Rasul. Kan? Ini semua menafik haraki ni. Oh, saudara cakap. Kau tahu tak? Kau level kena orang ni. Kau nak mati besok. Apa beban yang kau tanggung dari lisan kau? Katalah munafik haraki ni yang tujukan secara umum kan kat orang. Apa pesan kau nak mati besok? Allah takkan izinkan kau melafazkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Takkan lepeh, confirm. Jangan main. Sebab beban kau hutang kau tak lepeh. Jadi kita harmoni kan tu. Tajuk ni bagus sebenarnya. Kita koreksi balik kesilapan kita dalam dakwah. Setelah hikmah, kemudian mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nasihat itu libat suara kan. Muanak kita lah dia tak semayang kan. Boleh kontak satu dua ni. Kau anak dan mula orang boleh baca. Habis juga dia kan. Boleh. Tahu dia dah. Abah semayang pun abah boleh tentu masuk syurga. Ada apa? Kan? Orang yang datang dengan laju ni, dia reflect laju. Mau'izatil hasanah. Nasihat. Yang belum dia datang rumah kan. Itu lah. Mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan. Okey, kita bahas. Sebelum kita membahas, bukan nak bertongkar, berbahas. Ambil satu tajuk. Okey. Tajuk ni kita bahas berdasarkan ilmu. Jangan berdasarkan semangat parti, berdasarkan ilmu. Bukan nak menang, kebenaran. Itu jadilhum billati hiya ahsan. Bahas dengan harmoni. Okey, bukan pada dalil. Kalau betul dalil yang dia pegang, kita ikut dia. Betul. Ada macam tu, tak mesti ikut dia. Kan? Jadi payah tu. Baru ni di Kelantan, seorang lelaki umur 76 tahun, cerai kan, isteri dia 61 tahun sebab tak sama parti. Itu boleh pun dah. Jauh mana tu? Kan? Dan cerai kau salah satu sebab kau ikut parti lain dan parti lain. Dah. Kau kan keluar sama baik. Guna macam tak? Macam ini parah ni. Masih pokang yang tadi semula yang tadi pakai tadi tak? Oh, mana tinggal. Kan? Kenapa benda dia tak kabur? Tak jelaskan. Ya. Ini dosa besar ni tidak. Nak mati tak? Walaupun bini nak mati tak? Ngadap balik. Dan salah mungkin apa salah. Ini satu hakikat yang kita perlu sama faham dalam konteks yang saya bincangkan ni. Laki hukum bini keluar daripada jamaah dia tak Islam. Bukan dia. Kenapa dia lahir? Ta'assub. Laisa minna man da'a ila asabiyyah. Kata Nabi kan, hadis itu tak baca macam. Bukan di kalangan umatku orang yang mengajak kepada agama ni atas faham asabiyyah, ekstrim dan ta'assub. Hadis jelas. Laisa minna man mata ila asabiyyah.
bukan di kalangan umatku yang mengajak kepada faham ta'assub. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Kan hadis sahih itu. Bukan di kalangan kami orang yang mengajak di atas asas ta'assub asabiyah. Ini dosa, tuan-tuan. Maksudnya perbuatan ini bukan dakwah, ini dosa. Dosa besar menganggap orang ini tak Islami. Kata Imam Ghazali tadi, kita mengharapkan kurnia Allah yang Maha Agung dan ihsannya yang merata, mudah-mudahan akan diketahui kebenaran hati hamba-Nya agar Allah membuat orang atau pihak yang terbabit menjadi redha dengan perbendaharaan kurnia-Nya yang telah disediakan untuk kekasihnya yang mukmin dan menolak kezaliman. Untuk apa? Bawah tu dinukilkan kisah ni ada termaktub dalam syarah kitabnya Sirajul Talibin, ya, kisah, ya. Kisah yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah duduk, kemudian beliau tersenyum. Nampak riang sangat Rasulullah ni, tersenyum lebar. Lalu ditegur oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, mengapa tuan tersenyum? Sabda Nabi SAW, ada dua orang umatku yang bertelingkah. Ini kisahnya. Yang seorang berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku hakku yang dizalimi oleh saudaraku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah haknya yang telah engkau zalimi. Ini akhirat. Kata orang yang dituntut, wahai Allah, kebaikanku telah habis semua, maka tidak ada lagi untuk membayar kepada saudaraku ini yang dituntut itu. Kata yang menuntut, kalau demikian pahala dia untuk bayar atas tuntutanku tak mampu menampung, dia mesti menanggung, ambil dosa-dosa pun nanti. Dikala itu terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Tengok ihsan dan kasihnya kepada Rasulullah kepada umat ini. Dua telaga. Seorang menuntut hak dia yang telah dizalimi, dan seorang dia kata, ambil. Dah habis, bayar tak lansai, tak boleh bayar. Ambil dosa kau ada buah dalam akaun dia. Rasulullah tengok tu tuan-tuan, umat dia. Rasulullah menangis. Apa sebab? Dan satu sesi yang lain Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, jangan kau jadikan ada seorang pun di kalangan umatku kekal dalam neraka. Itu permintaan Rasulullah. Dosa macam mana masuk neraka tapi tak kekal, akhirnya akan keluar. Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang turun dalam surah Duha. Surah Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Maknanya mana ini? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan Rasulullah. Dalam teknik Rasulullah tengok dua telaga ni, seorang yang menuntut, seorang yang kena tuntut. Yang kena tuntut tadi pahala dah habis, maka dia kena tanggung pula dosa kawan termasuk dengan kawan dia. Sebab tak habis bayar tuntutan tu di hadapan mahkamah Allah. Rasulullah menangis. Tengok Rasulullah sendiri tuan-tuan, ini kita tuan-tuan kata munafik, raki, kata dajjal, kata bid'ah. Hendaklah kau pada Rasulullah ni. Bacalah hadis ni. Yang mudah-mudah. Kan? Kau yang tak kuat tu mana tu kau masuk syurga tu dah. Maksudnya itulah. Tengok ilmu, tengok kefahaman. Lalu baginda meneruskan sabdanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua tadi, angkatlah kepalamu dan lihatlah syurga. Bagi yang menuntut tu, Allah Ta'ala kata, angkat kepala kau tengok. Sebab dia dah di hadapan Allah, kalau kamah tuan-tuan, semua tunduk. Tak ada yang kat muka. Angkat muka, kau tengok syurga. Allah Ta'ala kata. Setelah dilihatnya, si penuntut itu berkata, Ya Rabbi, aku telah melihat
bandar-bandar dan berlantaikan perak, gedung-gedung yang indah terbuat daripada emas yang bertatahkan jauhar ma'nikam yang elok-elok, kata si penuntut di hadapan Allah. Qala wa man huwa ya Allah, untuk siapakah syurga ini wahai Allah? Allah Ta'ala kata, qala afwuka an akhika, apakah ini untuk Nabi atau apakah ini untuk orang yang mati syahid? Allah berfirman, itu untuk siapa sahaja yang sanggup membelinya. Allah Ta'ala kata syurga ni khas untuk orang yang sanggup membelinya. Siapakah orang yang sanggup membelinya wahai Allah? Qala wa man huwa ya Allah, siapakah orang yang sanggup, syarat orang yang boleh sanggup beli syurga ni wahai Allah, apa harga dia? Allah menjawab, afuka an akhika, harga syurga itu ialah yang dahsyat luar biasa ni, ialah kemaafan yang kau beri kepada saudara. Saudara memaafkan orang ni, ganjarannya besar, boleh cash dapat syurga. Kan kontra dengan yang tadi kita hukum orang tadi tu, silap tak boleh kita maaf. Kita jadi seorang pemaaf sebagai da'i, pendakwah. Apa jawab si fulan ni? Kata si penuntut, kalau demikian maka sekarang juga saya memaafkannya wahai Allah. Kau bayar dengan harga kemaafan, kau dapat syurga. Okey, on the spot saya maafkan. Ini asas yang Imam Ghazali kata tadi. Kau bayar di dunia ni, kau doakan dia, kau fidyah, kau infak atas nama dia, kau mohon istighfar untuk nama dia, atas nama dia, mudah-mudahan ini akan berlaku. Tak sampai dia minta maaf. Ini asas pengambilan hukum yang kita tafa'ul oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau itulah harganya syurga wahai Allah, aku maafkan saudara aku ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah tangannya dan masuklah kamu berdua ke dalam syurga. Tak ada dakwah dawi. Kau pegang tangan saudara kau yang kau dah maafkan ni, kau pimpin dia, kau melangkah sama masuk ke dalam syurga Allah. Hikmah yang ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbuatlah ketulusan, keikhlasan di antara kamu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai ketulusan dan Allah Ta'ala menyukai kerukunan di antara kaum mukminin. Jangan hukum orang, sifat-sifati ihsan, kasihan, belas, mudah memaafkan orang. Ini akhlak Nabi. Dalam Islam ni dia ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Mana akhlak kita dengan saudara Islam? Ini contohnya. Berat macam mana pun kita maafkan, bimbing tangan dia, biar dua-dua yang salah dan orang yang dituduh pasal dua masuk syurga, dipimpin tangannya. Ini kisah yang ditunjukkan nanti hadis bagaimana Allah mendidik kita supaya persoalan-persoalan yang membabitkan hak saudara Islam kita kena jaga. Persoalan ini di akhirat supaya dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut dalam satu riwayat, fadkhula, masuklah kamu kedua ke dalam syurga kata Allah. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi bersabda, inda zalika ittaqullah wa aslihu zata bainikum fa inna Allah yasluhu bainal mu'minin. Nabi kata melalui kisah ini, maka oleh kerana itu hendaklah kamu bina satu sifat pribadi seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Satu. Kemudian wa aslihu zata bainikum, damaikan saudara kamu yang bergaduh, bertelingkah, berkelahi.
Jangan besarkan jurang permusuhan. Damaikan, sempitkan ruang permusuhan dan perkelahian dan pertelagahan itu. Jangan ego. Sebab rahmat keampunan bukan milik parti, milik Allah. Fa inna Allah yasluhu bainal mu'minin. Yang paling besar kata Nabi, yang mendamaikan hati mukmin ini bila manusia beralih pada agama, yang mendamaikan hati para mukmin sesama mereka ialah kuasa Allah. Jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita tentang anak mata tangga yang pertama dalam perjalanan kerohanian ini ialah taubat. Itu ciri dan tuntutan taubat apabila melibatkan dosa sesama manusia. Sama ada melibatkan harta, nama, maruah dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu kita faham di sini. Pendetilan disebut oleh Imam Ghazali dalam konteks membersihkan diri dalam taubat ini satu perkara yang menjadi tuntutan wajib ke atas semua orang apabila melibatkan bersalah dengan orang lain. Jadi sikit sebanyak tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Ghazali ini jadi panduan kita. Buang sifat ta'assub, buang sifat ego kita, buang sifat melampau kita, pandang saudara kita dengan pandangan rahmat. Ya. Satu lagi kisah Imam Anas bin Malik tuan. Dia jumpa seorang pemabuk. Berjalan tidur muntah. Dia bawa balik ke rumah. Dia bersihkan muntah tu, tukar pakaian, dia pergi makan yang elok. Kemudian dia nasihatkan sikit. Besok pagi dia buat makan subuh. Habis cerita, satu hari di Masjidil Haram dia berjumpa dengan orang yang beriman, dia tak kenal. Dia kata, mana entah, tuan ni siapa? Yang janggut, sobat. Jadi ahli ibadah di Kaabah. Tuan tak kenal saya. Allah yang tak kenal. Tuan lah yang, saya lah peminum arak yang tuan selamatkan dulu. Ini neraca nahnu du'atun, kita ni pendakwah la qudah. Itu Imam Anas bin Malik tu. Jangan remeh-remeh. Dia sanggup bawa balik. Bersihkan muntah, tukar baju, pergi tidur dalam rumah tu. So ajak pergi masjid, nasihatkan sikit, berubah. Nahnu du'atun la qudah. Kita adalah pendakwah bukan hakim. Ya, insya-Allah sikit sebanyak menambah kita punya koleksi pengetahuan dalam proses taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara ilmi, secara ilmu dan secara yang teratur yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Insyaallah wallahu alam. Insyaallah kita akan sambung pada sesi yang lain. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتعالى طاعتك وتعاهد على نصرة شريعتك. وفق اللهم رابطتها وفق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمشا للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم شتت شمل أعدائهم وفرق جمعهم وبدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك
يا قهار يا جبار يا متكبر يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. قبل الكريم.